Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari grup 11. Tajuk penerapan mazhab Nahwu Menyeleweng dalam tafsir Al-Quran. Di dalam bab sebelum ini telah disebutkan bahawa ilmu tafsir disusun mengikut penyusunan ilmu-ilmu yang berbagai dan telah dinyatakan bahawa setiap tokoh yang mahir dalam sesuatu bidang itu banyak terpengaruh dengan bidang yang menjadi kemahirannya dalam penafsiran Al-Quran yang dilakukan. Contohnya, ahli sejarah terpengaruh dengan sejarah di dalam tafsirnya. Ahli fiqh pula terpengaruh dengan fiqh. Ahli balaghah terpengaruh dengan pengaruh balaghah dan ahli nahwu terpengaruh dengan nahwu. Sehingga begitulah seterusnya di mana setiap orang yang menumpukan perhatian kepada sesuatu ilmu, kita dapati ia terpengaruh dengan ilmu itu dalam penafsirannya terhadap Al-Quran dan mereka cuba membawa masuk bidang ilmunya dalam tafsir itu asalkan terdapat sedikit persesuaian. Malah ada kalanya ia memasukkan secara sembarangan sebahagian penyelidikannya ke dalam tafsir tanpa tujuan lain selain penyimpangan dari tajuk perbincangan. Apabila kita hendak mempertikaikan golongan-golongan sebegini, menulis perkara-perkara yang tidak perlu ditulis dan menyibuk para pemerhati kitab-kitab tafsir mereka kepada penyimpangan yang mereka utarakan. Walhal mereka tidak perlu berbuat demikian sehingga mereka hampir memalingkan perhatian pembaca, iaitu membaca mereka daripada tafsirnya. Maka keaiban yang amat sangat terjadi pada golongan ahli tafsir ini yang memberi penumpuan khusus terhadap bidang nahwu, di mana mereka mempunyai mazhab-mazhab yang mereka ikuti tanpa menghiraukan kesahihan mazhab dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ismi Muhammad Ammar Faruqi bin Syamsuddin. Nombor metrik ana 058532. Ana ingin menyambung pembentangan penerapan mazhab Nahwu Menyeleweng dalam tafsir Al-Quran. Golongan ini mereka mendapati ayat yang dibaca dengan bacaan yang mutawatir daripada Rasulullah SAW. Mereka tetap menolak bacaan ini berpandangan ianya tidak sejajar dengan mazhab nahwu mereka. Mereka juga menuduh orang yang membaca dengan bentuk bacaan itu sebagai tidak memahami keindahan dan keunikan susunan dalam Al-Quran. Kalangan mereka yang menuju aliran menyeleweng ini ialah Al-Zamakhsyari dalam tafsirnya Al-Muharrar Al-Wajiz fi Tafsir Al-Kitab Al-Aziz. Contoh paling ketara bagi aliran ini oleh Al-Zamakhsyari ketika mentafsirkan surah Al-An'am ayat 173. Bismillahirrahmanirrahim. وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. Dan terjemahannya, dan demikianlah pemimpin-pemimpin mereka telah menjadikan kebanyakan dari orang-orang yang musyrik itu memandang baik membunuh anak-anak mereka untuk membinasakan mereka dan untuk mengaburkan bagi mereka agamanya. Dan kalau Allah menghendaki nescaya mereka tidak mengerjakannya, maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka adakan. Beliau menafsirkan ayat ini yang dalam qiraah Hafs membaca kata kerja zayyana di atas bina fa'il, di mana perkataan syuraka'uhum ialah fa'ilnya. Lalu beliau menafsirkannya berdasarkan qiraah selain Hafs yang kata kerja zayyana dibaca secara bina maf'ul, di mana yang menjadi maf'ulnya ialah yang disandarkan idhafah kepada perkataan rafa'a auladuhum. Beliau telah merafa'kan perkataan syuraka'uhum dengan
dengan menyembunyikan kata kerja rafa'ah yang ditunjukkan oleh perkataan zayyana. Seolah-olah dikatakan, siapakah yang menunjukkan ia dipandang baik oleh pemimpin mereka. Sekian. Az-Zamakhsyari menafsirkan ayat ini dalam dua bentuk bacaan. Ini dengan tafsiran yang dapat diterima. Kemudian beliau menyebutkan, adapun qiraah Ibnu Amir iaitu qatla auladihim syuraka'uhum dengan merafa'kan perkataan al-qatla dan memanashabkan al-auladu dan menjarkan syuraka, dengan menyandarkan al-qatla kepada asyuraka dan mengasingkan di antara keduanya tanpa zaraf, iaitu maf'ul, adalah sesuatu yang sekiranya berada kedudukan darurah, iaitu syair, maka bolehlah bertolak ansur sebagaimana dapat diterima syair Az-Zajjul Qulus Abi Muzadah, iaitu pembunuhan unta oleh Abu Muzahadah. Maka bagaimanakah boleh dilakukan dalam ayat berbentuk prosa? Bagaimanakah boleh dilakukan begitu pada Al-Quran yang bermukjizat dengan keindahan susunan dan kefasihannya? Apa yang mendorong beliau, iaitu Abu Amir, melakukan demikian? Kerana beliau pernah melihat dalam sesetengah mushaf perkataan syuraka'uhum ditulis dengan huruf ya. Jika beliau membacanya dengan menjarkan perkataan syuraka dan aulad, kerana anak pinak adalah sekutu mereka dalam soal harta benda, pastilah ia mendapati keharusan untuk melakukan sebegini. Ibnu Al-Atiyah Al-Andalusi menyebutkan tentang qiraah Amir seperti yang disebutkan oleh Abu Hayyan dalam tafsirnya Al-Bahrul Muhith jilid 4 halaman 229 dengan mengatakan, ini adalah qiraah, iaitu berbentuk bacaan yang lemah dalam penggunaan bahasa orang-orang Arab. Ini kerana beliau menyandarkan perbuatan membunuh al-qatlu kepada pembuat fa'il, iaitu syuraka'u. Kemudian beliau menyelangi di antara al-mudhaf yang disandarkan dan al-mudhafun ilaih yang disandarkan kepadanya dengan maf'ul yang kena buat. Para ulama bahasa Arab tidak mengharuskan penyelengan dengan huruf zaraf dalam contoh ini, kecuali dalam syair, seperti kata-kata penyair. Yang pertama, Yahudi yuqaribu au yazilu, maksudnya oleh seorang Yahudi yang semakin menghampirikan atau semakin menjauhkan. Yang kedua, kama khattal kitab bikaffi yauman, maksudnya sebagaimana ditulis akan tulisan dengan tapak tangan pada suatu hari. Jika penyelangan dengan huruf zaraf tidak diharuskan, maka bertapalah penyelangan dengan maf'ul menurut bahasa yang paling fasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabil bin Amir. Nombor matriks 058114. InsyaAllah hari ini saya ingin menyambung kepada isi yang seterusnya di dalam tajuk penerapan mazhab Nahwu menyeleweng dalam tafsir Al-Quran. Realitinya, menolak qiraat yang diriwayatkan daripada Ibnu Amir adalah berdasarkan kepada pandangan kebanyakan ulama Nahwu di dalam kalangan ahli Basrah, yang berpandangan tidak harus menyelangi antara al-mudhaf serta al-mudhafu ilaihi, melainkan untuk dilihat sahaja serta disebabkan oleh keperluan syar'i sahaja.
seterusnya tidak syak lagi bahawa mengingkari qiraat ini tidak akan dapat diterima begitu saja. Ia adalah penolakan yang kami bantahi serta tidak memperakui apa yang dilakukan oleh Zamakhsyari dan mereka menyetujuinya. Ini kerana ia adalah persoalan khilafiyah di kalangan ahli-ahli nahwu. Di kalangan mereka juga ada yang mengharuskan penyusunan struktur ayat sebegini sehinggakan pada ayat berbentuk mursal sekalipun tidak terdapat darurat. Dan ini seperti apa yang dikatakan oleh Abu Hayyan adalah sahih kerana ia ada kedapatan dalam qiraah yang mutawatir yang dinisbahkan kepada seseorang Arab yang nyata, iaitu Al-Musan bin Amir, yang telah mengambil Al-Quran daripada Sayyidina Uthman bin Affan sebelum berlakunya kesalahan bacaan pada bahasa orang Arab. Ini juga kerana bentuk bacaan tersebut kedapatan dalam bahasa Arab dalam beberapa bait syair. Abu Hayyan telah mempersenda Al-Zamakhsyari kerana penolakan beliau terhadap qiraat Ibnu Amir dengan mengatakan, menghairankan bagi seseorang ajam, iaitu bukan Arab, yang lemah dalam ilmu nahwu menolak pandangan seseorang Arab yang nyata lagi jati tentang qiraat yang mutawatir serta ada pembandingannya pada bahasa Arab dalam selain bait syair. Lebih menghairankan tentang sangkaan buruk lelaki ini kepada para imam-imam qari yang umat ini memilih mereka untuk memindahkan kitab Allah SWT ke timur serta barat. Orang-orang Islam telah berpegang kepada apa yang mereka pindahkan kerana kekuatan daya ingatan mereka, pengetahuan serta agama mereka. Al-Bahrul Muhit Jilid 4, page 230. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Adham Hasli Zabian Ma'lizuan. Nombor metrik saya 058141. Jadi hari ini saya akan meneruskan lagi poin yang telah dibentang oleh sahabat saya, poin yang ke-15 dan 16 dan 17. Jadi poin seterusnya ialah begitu juga kita dapati Ibnu Al-Munir Al-Sukandali dalam kitabnya Al-Istishab Al-Mawjud Bihamish Al-Kashaf memberikan komen dia terhadap pandangan Al-Zamakhsyari yang kata dia pengarang ini telah menyusun matan yang buta dan fakta yang mengelirukan dalam fasal ini. Saya berlepas diri kepada Allah SWT dan saya melepaskan para pembawa kitab Allah SWT dan para penghafal firman-firmannya daripada tuduhan yang beliau lemparkan kepada mereka ini. Seterusnya, sesungguhnya beliau menyangka yang imam-imam bacaan yang 7 qiraatus sab'ah hadi memilih sendiri satu-satu huruf kemudian menjadikannya satu qiraah kerana berijtihad dan bukannya kerana mengambilnya secara naqalan ataupun secara pendengaran. Oleh kerana itulah beliau menyalahkan Ibnu Amir tentang bentuk bacaan ini. Kemudian beliau menyebutkan apa yang dikatakan oleh Al-Zamakhsyari tentang kesalahan Ibnu Amir dan memberikan komen terhadapnya dengan mengatakan ini adalah sangkaan daripada Al-Zamakhsyari sendiri, tidak mengetahui bahawa bacaan ini iaitu dengan menasabkan al-aulad dan penyelangan antara al-mudhaf dengan mudhaf ilaih, dan dengan perkataan itu ialah al-aulad. Diketahui secara darurah bahawa Nabi Muhammad SAW bacanya kepada bilangan yang sampai ke satu tahap yang mutawatir dalam kalangan imam-imam, dan sentiasalah bilangan itu sampai tahap mutawatir memindahkan bacaan itu dan baca dengan bacaan itu dengan para khalaf, mengambilnya daripada para salaf sehingga sampai kepada Ibnu Amir. Lalu beliau pun bacanya
dengan sebagaimana yang beliau dapat, yang beliau dengar. Dan poin seterusnya ialah inilah i'tikad golongan yang sebenar dalam bentuk bacaan qiraah yang 7, qiraat sab'ah, bahawa ia adalah qiraah yang mutawatir, yang baik secara umum ataupun secara terperinci, yang diambil daripada orang yang paling fasih menuturkannya, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri. Apabila anda telah mengetahui akidah yang sahih, maka janganlah kita pedulikan kata-kata Al-Zamakhsyari itu dan kata-kata mereka yang seumpamanya yang menganggap Ibnu Amir itu salah dari segi bacaan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih. Sekian pembincangan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Haikal bin Muhtar dan nombor metrik saya adalah 058068. Jadi saya akan menyambung isi yang seterusnya. Jadi isi yang seterusnya adalah, kemudian beliau mengatakan sesungguhnya hayalan Az-Zamakhsyari tidak lain kerana dorongan keta'asuban dalam beriktikad memadankan kiasan nahwu. Lalu beliau menyangka bahawa hiasan itu qat'i, sehingga menyebabkan beliau menolak mereka yang menyanggahinya. Seterusnya, Ibnu Al-Munir kemudiannya dia membentangkan banyak contoh untuk menyokong bacaan Ibnu Amir dan menyudahinya dengan katanya, bukanlah tujuan kami untuk memperbetulkan bentuk bacaan dengan kaedah-kaedah bahasa Arab. Malah tujuan kami ialah untuk memperbetulkan kaedah-kaedah bahasa Arab, dan tujuan Ami ialah untuk memperbetulkan kaedah bahasa Arab dengan bentuk bacaan itu, yang diambil daripada Al-Intisaf ala Al-Kashaf jilid 1 halaman 471 hingga 472. Seterusnya, dalam kitab Al-Kashaf terdapat di banyak tempat Al-Zamakhsyari menolak sesetengah qiraat yang sabit secara mutawatir lantaran terpengaruh dengan mazhab nahwu beliau. Adalah tidak wajar bagi Al-Zamakhsyari dan orang lain berhukumkan mazhab nahwunya terhadap kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Kitab Allah Subhanahu Wa Taala adalah asal yang dirujuk kepadanya, dan ia adalah hujah yang membuat keputusan terhadap segala perselisihan yang timbul di kalangan ahli-ahli nahwu. Sekian, terima kasih.